Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama sekali kita melakukan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita seumur hidup kita. Dan sama-sama kita berdoa mengharapkan daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan sebagai hamba yang saleh, hamba yang salehah, hamba yang sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hamba yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Subhanahu wa taala kenalkan manusia sebagai tawwabin. Sebaik-baik hamba ialah orang yang banyak bertaubat. Ni'mal abdu innahu awwab. Sebaik-baik hamba ialah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Dan mudah-mudahan segala usaha yang kita lakukan setiap hari diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan memberi pesan kepada kehidupan kita bertambah kebaikan. Sebab berkat itu ialah ziyadatul khair, ialah bertambah kebaikan. Maka semoga dengan apa yang nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita diberkati, dan akhirnya kita dapat gunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada ke arah kebaikan, yang akhirnya menjadi jambatan kita menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada pagi ini kita menyambung kembali tentang solat berjemaah. Dan pada pagi ini saya ingin balik sikit yaitu tentang perhimpunan imam dan makmum pada suatu tempat untuk menunaikan solat. Tidak semestinya masjid, tidak semestinya surau, ya. Jadi tempat sembahyang di mana-mana pun boleh tempat sembahyang, tuan-tuan, ya. Masalahnya kita jadi tak nak sembahyang ni, ya. Di mana-mana pun boleh jadikan tempat sembahyang. Tetapi ada yang tempat yang khusus, ada yang tempat yang umum. Ya, macam masjid itu khusus. Ya, itu yang paling utama. Ya, selain daripada Masjidil Haram dan Masjid Madinah, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, berhimpun imam dan makmum pada suatu tempat untuk menunaikan solat berjemaah. Berhimpun makmum dan imam dalam satu tempat merupakan salah satu syarat sah salat berjemaah. Kalau tuan-tuan solat berjemaah, duduk kat padang, tuan-tuan, seorang sembahyang, seorang kat sini, seorang sembahyang kat sana, tapi berjemaah tak jadi, tuan-tuan. Dia mesti ada dalam satu tempat. Jadi situasi ini, tuan-tuan, dia boleh gambarkan kepada empat keadaan. Tempat kita menunaikan salat berjemaah ni, gambaran dia ada 4 keadaan. Yang pertama, imam dan makmum di dalam masjid. Imam duduk dalam masjid, makmum duduk dalam masjid. Itu satu keadaan. Yang kedua, imam dan makmum di tempat lapang, duduk kat stadium, ya, ataupun pada pola mana, ya, kat padang. Imam duduk kat padang, makmum pun duduk
padang, sama-sama adu padang. Ketiga, imam dan makmum di dalam bangunan yang bukan masjid. Bukan masjid ini masuk surau lah tuan-tuan. Ya, surau madrasah, ya, itu bukan masjid lah. Ya, kecuali surau yang dibuat jemaah, itu namanya sebenarnya jadi masjid juga tuan-tuan. Ya, masjid jami'. Ya, tapi dia tak nak tukar surau itu jadikan masjid. Dia nak tetap tumbuh surau juga. Ya, padahal yang namanya eloknya tukar pada masjid. Sebab nama masjid ni ada sebut dalam Al-Quran. Sesuatu nama tuan-tuan apabila disebut dalam Al-Quran yang baiklah, ya, dia akan jadi baik, mulia. Ya, kecuali dia Abu Lahab ini lainlah, memang confirm dia tak baik. Ya, sebab Allah Subhanahu Wa Taala cela dia. Ya, jadi masjid ni ada sebut dalam. Jadi kita nak pakai surau juga. Ini nak guna bahasa Melayu kan, tahu kan? Ataupun musalla boleh juga. Tetapi ia tetap bukan panggil masjid, tetap bukan tempat untuk i'tikaf. Kemudian itu dah sama-sama dalam masjid. Keempat, imam atau makmum di dalam masjid dan yang satu lagi di luar masjid. Artinya imam dengan makmum ni dalam masjid ni ada lagi satu kumpulan untuk kat luar sembahyang ni. Penuh masjid, penuh kan. Sembahyang di luar masjid pun ada. Jadi itu ada 4 keadaan tuan-tuan. Ya, kita tengoklah keadaan kita macam mana. Ya, tambah orang dekat Mekah tuan-tuan ya, sembahyang kat jalan raya. Macam mana? Ada 4 keadaan tuan-tuan ya, tengok. Baik. Imam dan makmum di dalam masjid, kita risau dulu. Keadaan imam dan makmum di dalam masjid. Sah mengikut makmum akan imamnya di mana sahaja ruang masjid, sama ada dekat atau jauh, dengan beberapa syarat. Imam tu kat sini, makmum tu kat belakang sana. Bayang. Boleh tak tuan? Boleh. Ya, sebab dia masih lagi dalam kawasan. Syarat dia masjid. Syarat dia masjid. Kita tengok dalam masjid ya, tentang masjid ya tuan-tuan ya. Jangan nampak yang lain. Jadi tetapi dengan ada syarat dia. Macam muslimat sembahyang ke atas katanya. Mana ada tangga kat sini? Keliling. Dia nak melompat kat mana kan? Sembahyang Jumaat lelaki ke atas. Dia nak turun kat mana? Laki-laki. Pada satu bangunan. Ya, jauh tu ya. Baik. Boleh, tetapi ada syarat dia. Pertama, makmum mengetahui perpindahan imam dia. Ya. Dia tahulah makmum ni tahu imam dia rukuk, tidak dia sujud dia tahu. Ya. Tambah sekarang ni pakai mikrofon. Ya, lagi senang. Ya, tapi kalau mikrofon padam, kena kabur pula. Kena pakai berbalik macam Masjidil Haram. Ya. Jadi syarat yang pertama, makmum mesti tahu. Ya, mesti tahu perpindahan imam tadi. Ya, kalau dia kata tak dengar, tak tahu ni buat apa ni, tak tahu ni. Ya. Yang keduanya, tidak mendahului imam pada tempat. Tidak mendahului imam pada tempat, maksudnya tuan-tuan, imam sembahyang sini, dia tak bolehlah sembahyang kat sana jauh juga. Tapi sebelah luar, tapi ke depan sikit pada imam. Imam sembahyang kat sini, dia ajak ke depan. Itu tak boleh. Walaupun dalam satu bangunan. Ataupun kita sembahyang, imam sembahyang kat sini, dia sembahyang kat atas ke depan, terus nampak sikit ke dinding, sebab dia dapat kipas katanya. Tak boleh juga, sebab dia mendahului tempat pada imam. Tak boleh. Ya, tak sah sembahyang ni. Dia mesti duduk belakang pada imam. Tak boleh. Sekira-kira boleh pergi kepada imam secara biasa, walaupun terpaksa berpaling daripada kiblat atau membelakangkannya, membelakang kiblat. Bukan suruh belakang kiblat. Kalau pakai belakang kiblat, tuan batal sembahyang. Ini maksudnya tuan-tuan nak bagi tahu dia sembahyang di atas sana. Dia sembahyang tingkat atas.
tangga belah depan ke belah belakang, belah belakang. Jadi kira-kira kalau dia pergi ke imam ni, dia kena patah balik, kena pusing belakang dulu. Maka boleh dibolehkan dia berjemaah macam tu, sebab masih lagi ada wasitah dia, iaitu tangga turun di belakang turun sini, walaupun tangga tu di belakang. Tapi kalau dia tengah sembahyang berpaling belakang macam tu, batal sembahyang dia, tuan-tuan. Ini nak bagi tahu kata, walaupun tangga tu wasitah dia tu berhubungan dengan imam tadi sebelah belakang, dia sembahyang ke depan, maka boleh, sebab dia satu masjid, satu bangunan yang dinamakan masjid. Ya, walaupun tangga belakang boleh. Ya, boleh dulu. Tapi bukan kalau bukan nak suruh dia sampai ke imam dia patah balik boleh. Tak. Nak bagi tahu kata walaupun kalau dia nak pergi ke imam ni dia kena patah balik pusing belakang, pun boleh lagi dia berjemaah sah lagi jemaah di atas. Ya. Ini masalah sah tak sah, tuan-tuan. Sah tak sah, segi fadilat itu lain. Jangan campur bab fadilat lain. Fadilat mestilah saf yang awal yang terbaik, yang dekat dengan imam, kemudian yang kanan, kemudian yang kiri. Ya. Ini bukan masalah fadilat, ini masalah sah atau tak sah berjemaah itu. Baik. Kemudian syarat lagi nak kata sah sembahyang berjemaah di dalam masjid ini, tidak mengapa sekiranya terdinding antara imam dan makmum oleh satu binaan, dengan syarat ada pintu yang boleh pergi kepada imam, sekalipun pintu itu dikunci atau ataupun ditutup. Belah belakang sana ada pintu, tuan-tuan. Walaupun pintu itu kita boleh kunci, tak ada masalah, boleh. Yang tak boleh kalau kita tutup seal terus. Kalau dinding kita paku, maknanya tak ada pintu, masuk dalam tu pakai tutup paku terus, maka itu tak sah sembahyang. Ya, tak sah sembahyang. Ya, jadi dia ada belakang, mesti ada pintu yang boleh dia sampai kepada walaupun pintu itu sebelah belakang dia. Itu syarat dalam satu bangunan di dalam masjid, katanya satu bangunan di dalam masjid. Sebab itulah di atas tak ada masalah, tuan-tuan, ya, tak ada masalah. Jika ada di antara imam dan makmum dinding atau pintu yang dipaku sebelum sembahyang, maka tidak sah mengikuti imam. Ya, dia masuk dalam tutup pintu, paku pintu, bagi rapat ini tak boleh buka lagi dah. Ya, maka tak sah sembahyang walaupun dalam satu masjid. Ya. Tengok kesimpulan, jika terdinding antara imam dan makmum oleh suatu binaan yang tidak ada pintu untuk pergi kepada imam, maka tidak sah mengikut imam walaupun tidak terhalang pandangan kepada imam yang melalui tingkap ataupun dinding kaca. Jadi kita dah nampak imam ini, tapi nak turun tak boleh, dah kena kunci, dah kena dikunci tak apa, kunci tak apa, tapi seal itu tak boleh. Ya, dipaku terus itu tak boleh. Ya, nak masuk, nak keluar balik kena buka balik cermin contohnya kan, itu tak boleh. Ini mesti kena ada pintu sebagai wasitah. Wasitah artinya perantara. Baik, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Baik, itu yang pertama, tuan-tuan. Itu yang pertama, iaitu imam dan makmum duduk dalam masjid. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan, bagaimana duduknya di luar, macam kita sini di luar contohnya kan, di luar pintu ni, tuan-tuan sembahyang, imam dekat sini sebelah pintu pejabat ni. Apa ni, tuan-tuan sembahyang belah sini, walaupun sepatutnya pintu tu belah belakang, boleh, tuan-tuan, sebab dia masjid. Tetapi kalau bangunan selain daripada masjid, tak boleh. Bangunan sebelah masjid, kalau bukan masjid, tuan-tuan mesti kena duduk yang di luar sana pintu tu. Mesti tuan-tuan betul-betul pintu duduk, pintu buka tu. Jangan lebih, kalau lebih sini tak stop boleh sembahyang, tak sah sembahyangnya. Itu jaga. Ya. Baik, imam dan makmum di tempat lapang. Ini sembahyang kat tengah padang, tuan-tuan, ya. Macam mana sembahyang tengah padang?
tempat lapang ni tengok, ya, tempat lapang ni bukan kata padang saja, tengok ya. Baik, dalam keadaan imam dan makmum berada di tempat lapang seperti padang atau rumah yang luas tiada bilik, sah mengikut imam, tetapi dengan syarat jarak antara imam dan makmum atau antara saf tidak melebihi 300 hasta. Tidak melebihi 300 hasta. Ya, bilik tak sampai kan, bilik kecil ya, kalau ruang dewan-dewan ni. Tapi kalau kat padang macam tu, artinya kita kena tengok jarak saf yang kita dah duduk tu dengan saf yang akhir daripada makmum tu, bukan dengan saf imam tu dah. Saf yang akhir last sekali, saf yang terakhir, kira 300 hasta daripada tu. Boleh kita duduk sembahyang. Ya, kalau lebih daripada 300 hasta, tak boleh lagi dah. Jadi nak hitung dia ialah dengan saf yang terakhir daripada makmum tu. Bukan kena nak tengok dengan saf yang depan sekali imam tu dah. Iaitu saf dengan saf makmum yang akhir. Jadi kalau dalam dewan besar tengok, ya, jangan jarak jangan sampai 300 hasta daripada saf yang terakhir, kan? Itu dalam yang kedua. Yang kedua, iman dengan makmum tempat lapang, itu je tuan-tuan, dia punya syarat dia. Ya. Jangan jauh, itu je. Jangan terlalu jauh. Baik. Kemudian makmum, imam dan makmum di dalam bangunan yang bukan masjid. Yang bukan masjid. Macam surau, bukan surau jemaat, tuan-tuan ya. Ataupun di hotel-hotel, dewan, ya, artinya bukan masjid, selain masjid. Imam berada di suatu bangunan atau surau atau madrasah. Yang ini tuan-tuan beritahu jangan keliru. Yang ini ialah pengepat tasfir dia punya masalah dia. Imam dan makmum dalam bangunan yang bukan masjid, ni benda ni. Yang pertama, imam bersama ada imam berada dalam satu bangunan atau surau atau madrasah, sedangkan makmum di bangunan yang lain. Jadi bangunan lain-lain. Dua-dua tu bukan masjid. Ya. Ya, dua-dua tu bukan masjid. Satu rumah lah tuan-tuan ya. Ya, satu rumah A ni rumah B dekat-dekat. Ya, rumah A pun orang sembahyang dah penuh, pindah masuk rumah B pula sembahyang rumah A. Ya. Baik, yang kedua, bila sebut imam dan makmum duduk dalam bangunan yang bukan masjid, ini masalahnya juga. Imam berada di suatu tempat dalam bangunan dan makmum berada di suatu tempat yang lain tetapi dalam bangunan yang sama. Contoh kita kata dalam bilik hotel lah. Bilik hotel. Hotel kan kiri kanan kan. Ni jemaah dalam bilik sini. Dia buka pintu, ada bilik sini ada lagi contohnya. Bilik A dengan bilik B ni sembahyang jemaah sama-sama. Wah, ni jemaah tak tinggal. Di dalam hotel pun sembahyang jemaah contohnya kan. Baik. Satu. Ada dua ya. Yang ketiga, imam dalam sebuah bangunan dan makmum berada di luar bangunan atau padang di tangan lapang. Ya. Imam di satu bangunan, ya, satu tempat lah. Ya. Rumah kecil lah ataupun surau kecil. Dan makmum yang lain berada luar daripada bangunan. Ya. Itu tiga masalah dia. Tiga itu tuan ya. Baik. Dalam tiga masalah tadi, imam duduk bangunan yang lain bangunan, ataupun imam duduk dalam satu tempat dalam bangunan yang sama tetapi mani dalam bilik lain-lain, ataupun imam duduk dalam bangunan, makmum duduk kat luar. Tiga masalah. Sah mengikut imam dalam semua masalah tersebut, tetapi dengan beberapa syarat. Boleh tuan-tuan, tetapi ada syarat dia. Ya, ada syarat dia. Yang pertama, jarak antara imam dan makmum tidak melebihi 300 hasta. Itu kata kunci dia kena ingat tuan-tuan.
Sebab tu macam di Mekah tu tuan, saya pernah tanya dengan ustaz yang mengajar tamu haji tu, kata macam mana yang dia orang sembahyang kat tengah padang kan. Kadang-kadang tak ada pun lalang-lalang, batu tempat lalang-lalang ni jauh juga. Ya. Waktu ustaz tu kata itu dah ada di bawah, dia ada diberitahu dah tempat tuannya tak sampai 300 hasta. Itu alasan dia. Sebab kita pun macam mana sembahyang jauh kan. Dekat As-Safa As-Safa kan. Itu bukan masjid kan. Bukan masjid. Kalau masjid tuan-tuan tak boleh tawaf orang tak niat. Tak boleh nasai. Orang yang berhadas kan. Ya, ada. Jadi di situ tu kadang-kadang orang sembahyang juga. Ya. Jadi antara tu ialah 300 hasta. Jadi berhubung. Rupanya bila duduk dekat yang tempat sa'i tu, bila duduk kat tengah-tengah, sekejap dia terpenuh sampai ke depan. Artinya berhubung. Artinya insya-Allah saf tu tidak putus berhubung dengan sebelah dalam. Artinya 300 hasta pun tak sampai lah. Ya. Walaupun sembahyangnya jauh ke sana tuan-tuan, tapi tak sedap sikit lah. Ya. Jauh sangat. Baik, kata kunci dia tuan-tuan 300 hasta. Bila ingat 300 hasta, jangan lebih daripada 300 hasta daripada saf yang terakhir. Baik, syarat yang kedua, jangan ada di antara imam dan makmum sesuatu yang mencegah daripada laluan pergi kepada imam dengan jalan biasa, bukan dengan membelakangkan kiblat. Ya. Jadi yang tadi dalam masjid lain, ini yang bukan masjid. Bukan masjid ni nak ada sampai kepada imam tadi tuan-tuan, ialah direct. Dia boleh pergi, tak payah nak patah balik. Macam tadi kena pusing belakang turun. Maknanya kalau pintu belakang dia tak mau. Kalau surau tuan-tuan, dia kena buat tangga sebelah depan sebagai wasitah. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi ke pondok-pondok tuan-tuan, ya, Masjid Tumbuh pun ada, pondok Masjid Tumbuh. Di depan dia tu orang lelaki sembahyang bawah, perempuan sembahyang di atas. Dan dia ada satu tangga tuan-tuan, di mana atas tu wasitah dia. Ada lubang. Ada orang perempuan, dan perempuan ada seorang yang sembahyang tepi dengan lubang, tepi dengan tangga tadi. Ya, supaya dia nampak pergerakan ni imam di atas. Sebab tangga tu ada orang nampak imam pergerakan ni imam. Ya, begitu juga pondok di Sungai Bakar pun ada juga tangga juga. Ini sebagai wasitah yang surau ni dua tingkat. Kalau surau tuan-tuan ada tapi ini langsir, dia kena buka. Masjid tak payah buka. Ya, masjid tak payah buka langsir pun tak apa. Ya. Tetapi kalau surau dia kena buka. Ya. Baik, itu dua syaratnya. Seterusnya tuan-tuan, jangan ada di antara keduanya sesuatu yang menghalang dari melihat imam atau saf-saf di belakang imam. Ya. Jangan ada di antara keduanya imam dan makmum tadi sesuatu yang menghalang daripada melihat imam atau melihat saf-saf di belakang imam. Contoh pintu yang ditutup atau tirai yang dilabuhkan. Ini selain bermasjid tuan-tuan ya, selain bermasjid. Macam surau lah contohnya, kita kata langsir, sini langsir. Jangan ada langsir menutup di antara nampak kepada imam ataupun saf di belakang imam. Kalau sembahyang ramai mesti wajib dia tak nampak imam tu tuan-tuan, sebab nampak jemaah saja. So sekurang-kurangnya dia melihat jemaah di belakang. Artinya langsir dia kena buka sikit. Ya, itu. Kalau pintu pun kena buka. Ya, pintu kena buka sikit. Ada dia nampak pergerakan imam ataupun makmum yang di luar. Ini kalau di sembahyang ini tuan-tuan, sembahyang di apa ni? Apa padang tu? Yang orang lagi melontar, padang Arafah. Arafah kan di dalam kemah kan. Tuan-tuan sembahyang makmum
suraunya di depan sekali tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ikut tu tapi langsir betul-betul tak boleh. Atau kena ingat terjaga. Kemah tu banyak kemah tu, perempuan tu belakang hujung sana, perempuan kan. Sebab tu tuan-tuan langsir tu dia kena kain dia kena buka sikit. Kain tu dia kena buka. Belakang pun buka, yang di kemah depan pun buka. Jadi supaya nampak imam di depan. Ataupun pergerakan makmum yang di depan. Kalau tuan-tuan sembahyang di dalam, semua bertutup, tak buka, dengar pakai mikrofon, pakai speaker je dengar, ikut pergerakan, tak sah tuan-tuan. Kecuali tuan-tuan buka asyik dia punya kemah tu, buka kemah macam kita tu, buka kemah. Jadi yang sembahyang di luar tu nampaklah, kita nampaklah makmum yang sembahyang sebelah tu luar, dia tak sembahyang dalam, sembahyang kat luar. So tak apa sebab kita dah nak nampak pergerakan makmum yang di luar. Tak apa. Ya kalau semua duduk dalam itu tuan-tuan dengar pakai speaker tu ya, tak boleh. Sebab dia bukan surau, bukan masjid dan bukan masjid. Dia kena buka tuan di padang, kira sembahyang kat padang. Ya. Dia kena buka. Tapi masa pergi tu alhamdulillah dibuka juga. Maknanya mungkin sebab dibuka tuan-tuan sebab kipas angin tak ada. Sebab lepas kena ribut. Jadi bila kena ribut dulu kipas dia tak pasang. Jadi memang tak ada kipas dah. Jadi nak buka apa? Buka terus dia punya dinding dia. Dengan dinding-dinding juga. Jadi pakai aircon yang Allah tak ada bagi. Ya. Itu sembahyang tengah padang. Itu macamlah padang Arafah tuan-tuan. Itu sembahyang tengah padang ya. Kemudian hendaklah adalah seorang daripada makmum berdiri berbetulan dengan pintu supaya ia dapat melihat imam atau makmum yang berada di bangunan yang lain. Jadi kalau dekat bilik hotel tu, mesti ada seorang duduk tepi pintu bilik yang kedua. Kalau nak ada imam dengan orang bilik yang pertama. Ya, maknanya dia tahu pergerakan imam ataupun makmum yang di belakang sekali itu supaya dia dapat ikut berjemaah. Jadi yang makmum dalam bilik B ni, dia akan tengok pada orang yang duduk tepi pintu. Ya, itu panggil rabitah. Dipanggil rabitah. Perantaraan. Ya, berhubungan di antara bilik sebelah A. Ya. Begitu juga macam saya kata tadi macam di pondok-pondok. Dia ada bila ada tangga tu wasitah dia, ada seorang duduk di sini di depan. Ya, ini sebagai rabitah, ini perantaraan. Jadi makmum yang lain tengok pada dia lah. Ya. Bukan berimamkan dia, tetap berimamkan ke atas, cuma tengok dia ni sebagai perantaraan. Ya, melihat imam terrukuk, sujud apa semua, dia lah perantaraan. Itu rabitah paling. Makmum yang berdiri berbetulan pintu itu dinamakan sebagai rabitah. Itu pertambatan yang berhubungan dengan imam. Baik. Orang nak jadi rabitah itu ada syaratnya juga. Seorang yang layak dan sah diikuti sebagai imam maka tidak sah. Orang yang orang yang tidak layak dan tidak sah diikut sebagai imam maka tidak sah dijadikan rabitah jika makmum itu adalah seorang yang layak dan sah diikuti sebagai imam. Itu penting. Jadi syarat menjadi rabitah ialah seorang yang layak dan sah diikuti sebagai imam. Kalau dia tu boleh jadi imam, maka sah dia sebagai rabitah, sebagai perantaraan tadi. Ya. Maka tidak sah dijadikan rabitah jika makmum itu laki-laki. Ya. Kalau makmum itu laki-laki, rabitahnya perempuan tentunya, maka tak sah. Ya. Dia tertinggal. Baik. Seterusnya rabitah itu dapat dilihat oleh makmum di belakang, kanan dan kiri, dan dapat pergi kepadanya tanpa berpaling daripada kiblat. Artinya dapat pergi kepadanya kepada imam, kepada rabitah tadi tanpa berpaling kepada kiblat. Artinya makmum yang bawah ni, makmum yang sembahyang kat bangunan lain ni tengok pada rabitah tu. Artinya sekira-kira dia pun nampak dengan rabitah tadi, perantaraan tadi. Orang yang menjadi perantaraan dengan imam yang bangunan yang sebelah lagi. Jadi dia nampak juga. Itu syarat dia. Baik. Jika rabitah itu hilang ketika sedang salat,
adalah dimaafkan. Tengah-tengah sembahyang Rabita pun hilang, tengok tak ada ni. Dia pergi naik tangga mana kan, hilang. Ya, tidak batal itu tadi. Maksudnya sembahyang berjamaah tidak batal. Ya, tengah-tengah sembahyang tengok, tak ada Rabita, tak apa, masih lagi sah sembahyang. Ya, dan hendaklah mereka terus sempurnakan solat dengan mengikut imam jika diketahui perpindahan imam. Selagi mana dia tahu perpindahan imam tadi, ya rukuk dan sujud yang tidak ada, ya, maka selagi itu dia boleh ikut imam walaupun tidak ada rabitah tadi. Ya. Begitulah juga pintu atau langsir tertutup dengan sebab angin ketika solat, maka dimaafkan kerana dimaafkan pada berterusan sesuatu yang tidak dimaafkan pada permulaan. Artinya langsir itu tadi ataupun pintu tadi pada bangunan yang bukan masjid itu, tiba-tiba langsir itu terjatuh. Dia langsung kata, ini bukan masjid itu, kalau masjid terus sana. Surau betulnya. Diangkat langsir di atas, tiba-tiba angin tiup jatuh. Tengah-tengah sembahyang, itu tak apa. Sebab yang ditegak tadi pada permulaan tadi. Pada permulaan sembahyang mesti diangkat. Tapi bila ada tengah sembahyang jatuh, maka itu dimaafkan. Ya, kerana dimaafkan pada berterusan sesuatu yang tidak dimaafkan pada permulaan. Pada awal dia tak boleh. Ya, pada awal dia tak boleh. Tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, seterusnya tuan-tuan, imam atau makmum di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid. Ini yang keempat, teman-teman. Ya, yang keempat, imam atau makmum di dalam masjid dan seorang lagi di luar masjid. Ni imam dengan makmum ada dalam masjid, yang di luar pun ada sembahyang. Di penuh masjid. Itu macam mana ya? Baik. Hukumnya sama seperti masalah imam dan makmum berada dalam dua bangunan, atau imam dalam bangunan dan yang satu lagi di luar bangunan. Sama aja masalahnya. Tetapi dengan syarat jarak tidak lebih daripada 300 hasta dan tiada antara imam dan makmum tadi dinding yang menghalang daripada kepada imam ataupun melihat kepada makmum yang akhir sekali. Ya, makmum yang di barisan akhir. Jadi tuan-tuan, syaratnya tak jauh beza. Syaratnya tidak jauh beza, iaitu 300 syaratnya mesti tak lebih dari 300 hasta dan tidak ada yang menghalang daripada sampai kepada imam. Ya, itu yang selain daripada ini bangunan kalau dalam masjid dan di luar masjid. Ya, sama. Artinya tentu kalau imam di sini dia sembahyang di luar tu, ya, sembahyang di luar, pastikan daripada jarak sini dengan makmumnya terakhir tu, dia sembahyang di luar tadi ketat ada 300 hasta. Kalau lebih dari 300 hasta tak boleh. Ya, sebab dia luar daripada kawasan masjid. Ada pun dalam kawasan masjid tak ada masalah. Boleh. Ya. Baik. Kedudukan saf dalam salat berjemaah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kedudukan saf ni tuan-tuan ya, itu kadang-kadang kita campur kan, ada kanak-kanak dengan dewasanya, ya, jadi kadang-kadang ada yang tak suka kanak-kanak campur kan. Tengok macam mana tuan-tuan ya. Ada yang tak suka kanak-kanak kata-katanya tak bersunat lagi lah kan. Dia masuk sekali jemaah, jadi hilang khusyuk jemaah yang lain. Tengok kedudukan saf dalam salat berjemaah tuan-tuan. Ini kita amalkan hari ini macam mana, kenal tak kenal tuan-tuan kita buat. Ya. Baik. Imam dengan seorang makmum tuan-tuan. Kita sembahyang dua orang. Kita pergi mana kan? Pergi jalan-jalan sembahyang singgah, sembahyang kehentian, sembahyang dua orang. Cara dia tuan-tuan, makmum hendaklah berdiri sebelah kanan imam, ya, dan ke belakang sedikit daripada imam. Macam kita buatlah, kena berdiri sebelah kanan tuan-tuan. Jangan berdiri sebelah kiri imam. Berdiri sebelah kanan imam. Ya.
Kalau berdiri sebelah kanan imam, bermakna sebelah kiri kita, makmumnya sebelah kiri, kan? Tak? Ha? Jadi kita sebelah kanan imam sembahyang. Jika makmum berdiri di sebelah kiri atau di belakang imam, maka hukumnya adalah makruh kerana meluputkan fadilah berjemaah. Jadi kalau sembahyang kedua tuan-tuan, ya, kalau ada masbuk tuan-tuan ya, sembahyang kalau masbuk, macam mana kita tu? Kita kena cari sebelah kanan. Ya, kalau ada sembahyang kita minta sebelah, karena minta ruang sembahyang. Ya. Tapi kalau tak ada juga tuan-tuan, nak mau jalan sembahyang belakang, tetapi makruh. Ya, tapi makruh. Bukannya tak sah, makruh. Itu secara sembahyang kedua. Dan nak tengok tuan-tuan yang ke belakang ialah daripada tumit kita. Ya, artinya tumit kita mesti ke belakang sedikit daripada tumit imam. Ya, walaupun ujung jari dia lebih daripada imam, contohnya makmum ni jari dia panjang. Ya. Dia undur dah tumit ke belakang, tapi jari dia masih lagi sama pada dengan imam itu. Tak ada masalah. Ya. Yang dinilai ialah tumit. Ya, tumit kan. Baik. Jika makmum berdiri apa itu ya? Baik. Manakala jika makmum berada di sebelah kiri atau di belakang imam, disunatkan baginya untuk berpindah ke sebelah kanan dengan menjaga daripada perkara-perkara yang membatalkan sembahyang, seperti bergerak lebih daripada 3 kali berturut-turut. Makruh hukumnya jika dia terus berada di kiri atau di belakang imam. Jadi kalau dia duduk sembahyang sebelah kiri, contoh kita kata tuan-tuannya, dia masbuk, nak masuk sebelah kanan, orang sebelah kanan tak habis lagi sembahyang contohnya. Ya. Dia duduk sebelah kiri tu, tapi bila dah orang sebelah kanan dah habis sembahyang, dia boleh beranjak. Boleh melangkah beranjak. Tetapi kena jaga langkah tu jangan 3 kali berturut-turut. Kena langkah, kena jaga. Ya, satu langkah. Ya. Dibolehkan ya. Sunat dia berpindah. Kalau duduk tetap juga di sebelah kiri ataupun di belakang imam, hukum dia makruh. Artinya dia kena pindah juga tuan-tuan ya. Jika makmum itu tidak juga berpindah disebabkan jahil atau sebagainya, maka disunatkan bagi imam itu memindahkan makmum atau memindahkan dirinya supaya berada di depan sebelah kiri makmum tuan-tuan. Jadi kalau kita sembahyang ni kena jaga lah tuan-tuan ya. Kalau sama-sama ni kadang-kadang hati juga kan tengah sembahyang, kita tarik orang kan, tarik orang supaya duduk sebelah kiri. Ini tengah sembahyang ni tuan-tuan ya, tengah sembahyang. Kita tarik orang sebelah kiri. Di kiri tarik ke kanan. Kalau dia faham lah, kena dia tak faham tuan-tuan, dia tolak kita. Ya, apa tarik-tarik dia kan. Jadi sunat dua cara dia. Sama ada dia tarik orang tu supaya pergi ke kiri, ataupun dia imam ni tadi berpindah ke sebelah kiri dia, supaya makmum dia duduk sebelah kanan dia. Artinya Islam ni tuan-tuan dia nak ajar supaya sempurna. Ya, tidak apa-apa sampai sebelum macam tu kan. Sebab dalam hadis pun macam tu tuan. Ya, dia ada hadis ya. Itu mana hadis saya Muslim. Kita baca kan zuhur tuan-tuan. Kalau Rasulullah SAW tarik ya apa ni Ibn Abbas supaya duduk sebelah kanan. Ya, tengok. Artinya sampai macam tu sekali tuan-tuan. Islam nak supaya kita cantik. Ya. Baik. Sebagaimana hadis diriwayatkan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya yang bermaksud, pada suatu malam saya tidur di rumah Maimunah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di sana malam itu. Beliau berwudu dan berdiri untuk salat. Saya bersamanya dan berdiri di sebelah kirinya, tetapi beliau memindahkan saya ke sebelah kanan. Jadi kena sebelah kanan yang aktualnya tentunya itunya. Duduk, kalau kita duduk sebelah kiri juga masih ada imam makmum. Kena ingat tuan ya. Jadi kadang-kadang susah tuan jemaah ni.
Ini realitinya. Masalahnya bila masbuk tu, kita nak masuk tu kadang-kadang semua masbuk nak masuk kiri macam mana kan? Terpaksa duduk belakang juga lah. Tapi kalau ada ruang, kita masuk balik sebelah kiri. Contohnya tuan-tuan, kalau mungkin orang sebelah imam tu supaya cepat sikit kan, ataupun dia masbuk, dia mungkin satu rakaat je, imam yang kita ikut ni mungkin dia masbuk dia banyak sikit. Jadi orang sebelah tu dah berhenti awal, kita boleh lah enjak masuk ke sebelah kanan dia. Sebab kita duduk di sudut belakang dia jadi makruh. Kita kena boleh enjak langkah dengan langkah yang betul lah. Jangan langkah-langkah macam kita berjalan. Baik. Imam bersama dua orang makmum. Tadi imam dua, imam dengan makmum satu sama satu. Yani imam bersama dua orang makmum. Makmum dia ada dua orang. Jika imam dan makmum sedang salat, dia sembahyang doa, kemudian datang seorang makmum laki-laki, maka hendaklah dia berdiri di sebelah kiri imam serta ke belakang sedikit daripada imam. Jadi yang pertama tadi dia sembahyang dah tuan-tuan. Makmum yang pertama duduk sebelah kanan lah. Jadi bila datang lagi makmum yang kedua, dia kena sembahyang sebelah kiri. Ini jangan saya nak buat tuan-tuan. Kamu masjid kita lah, jangan. Yang ada dia akan sembahyang belakang imam. Lepas tu cuit kuas dulu, undur ke belakang. Itu yang ada. Tapi sebenarnya macam tu. Sebelah kanan, bila makmum datang, yang makmum yang kedua datang, dia kena sembahyang sebelah kiri. Jadi macam ekor roket tu. Jadi bila kedudukan macam tu, ada dua cara. Satu, imam kena bejak depan. Tengok dia tulis sini betul. Baik. Jika imam dan makmum sedang solat, kemudian datang seorang makmum laki-laki, maka hendaklah dia berdiri sebelah kiri imam serta ke belakang sedikit daripada imam. Ukur dengan tumit juga. Kemudian setelah takbir ke ihram, tengok ni, setelah takbir ke ihram, itu kata kunci dia. Setelah takbir ke ihram, hendaklah imam ke hadapan. Jika ada tempat. Kalau ada ruang depan, imam kena bejak ke depan. Kemudian kedua-dua makmum merapatkan saf di belakang imam. Satu cara. Macam ekor roket tadi kan. Jadi imam pergi ke depan kalau ada ruang. Kalau depan terlongkang, jangan pergi. Nanti imam yang terlongkang dengan makmum pun terlongkang juga. Jadi imam pergi ke depan, makmum rapatkan. Atau yang kedua-dua makmum tadi mundur ke belakang pada ketika berdiri dan bersaf di belakang imam. Ini terlebih afdal. Makmum yang genjak belakang kemudian rapatkan. Betul ya? Selalunya kita buat sini, yang kita tengoklah kan. Imam makmum sembahyang sebelah kanan dah, tapi datang makmum yang kedua, dia akan sembahyang belakang imam, cuit bahu makmum yang pertama. Makmum yang pertama pun mundur belakang. Mencuit ni tu kadang-kadang ganggu orang kan. Jadi itu yang afdalnya tuan-tuan macam ni. Artinya makmum yang kedua sebelah kiri, lepas tu dua-dua mundur. Itu kena mengaji lah. Jadi bila tengok ada kawan tu masuk sebelah kiri kan, kita kena mundur ke belakang. Nanti yang pertama pun mundur, makmum yang kedua tak mundur lah. Itu masalah. Jadi tempang juga. Sebab tu kata kena mengaji kat awal. Benda ni nampak remeh tuan-tuan. Rupanya kita tengoklah, kena buat lah. Selalunya dicoba kita ni tuan-tuan. Itu masalah. Dicobanya kita. Kadang bila dah berlaku dengan imam-imam pun hancur, tak ingat kan? Baik. Itu ada 3 Baik. Kemudian adapun jika makmum yang sebelah kanan mundur ke belakang sebelum makmum yang sebelah kiri takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Artinya tuan-tuan, kalau makmum tadi, makmum yang sebelah kanan tadi, masuk saja makmum yang kedua ni masuk sebelah kiri, belum takbir lagi dia dah mundur belakang.
maka hukum dia makruh. Artinya dia kena takbir pastikan makmum yang kedua tu takbir ihram dulu, barulah makmum yang pertama tu undur ke belakang, ya, baru sama-sama undur. Adapun jika imam bersama seorang makmum perempuan atau lebih, ya, ada perempuan masuk. Adapun jika imam bersama dengan seorang makmum perempuan atau lebih, maka hendaklah mereka berdiri di belakang imam. Bukan sebelah kiri, sebelah kanan lah, ya. Ya, macam kita sembahyang dengan isteri kita, ya, sembahyang kat rumah dengan isteri. Tuan-tuan letak bini kat mana? Kalau sembahyang dengan isteri, letak kat mana? Kat tepi kiri ke kanan? Kalau naik kereta tak apalah, sebelah kiri letak bini, kan? Ini kalau nak bawa sembahyang, bini kena letak belakang, ya. Adapun jika imam bersama seorang makmum perempuan atau lebih, maka hendaklah mereka berdiri di belakang imam, ya, di belakang imam lagi. Baik, imam bersama seorang makmum laki-laki dan seorang makmum perempuan. Ada seorang laki-laki dan ada seorang perempuan. Macam mana? Makmum laki-laki berdiri sebelah kanan imam. Makmum yang laki-laki kena duduk sebelah kanan imam, dan makmum perempuan berdiri di belakang makmum laki-laki. Mana sebelah mana? Sebelah kanan. Sebelah kanan. Baik. Imam bersama dua orang makmum laki-laki dan perempuan atau unsa, atau ya. Imam bersama dua orang makmum laki-laki dan perempuan atau unsa. Dua orang laki-laki berdiri di belakang imam, dan perempuan atau unsa tadi berdiri di belakang dua makmum laki-laki. Segambar dia saya tak masukkan juga, ya, jadi gambar. Jadi perempuan atau unsa ni tentunya dia ada dua alat. Dia ada dua alat. Laki-laki pun ada, perempuan pun ada, ya. Itu besar, kena besar muskil, ya, tak boleh nak hukum laki-laki ke perempuan ke tak tahu, ya. Yang manyang tu lain tu tuan, tu laki-laki, ya, yang manyang tu laki-laki, ya. Jadi tengok, dua orang laki-laki berdiri di belakang imam, perempuan ataupun satu berdiri di belakang dua makmum tadi. Bukan dua-dua tu kan, campur dua-dua, perempuan ada pun lain bukan kedudukan dia. Ini salah satu saja. Bila ada dua orang makmum kat belakang imam, dua makmum laki-laki kat belakang imam, ya. Kemudian ada contohnya perempuan, maka perempuan tadi kena sembahyang belakang makmum dua orang. Ataupun unsa, ada seorang unsa, dia kena sembahyang belakang makmum laki-laki tadi. Baik, kita tengok. Imam bersama makmum laki-laki dan unsa dan perempuan, tiga-tiga ada. Laki-laki ada, unsa pun ada, perempuan ada. Ini berbeza kedudukan dia. Makmum laki-laki berdiri sebelah kanan imam, unsa di belakang imam. Ya, laki-laki duduk sebelah kanan imam, unsa duduk belakang imam, dan perempuan duduk belakang unsa. Itu kedudukan dia. Kalau ada dua, ya. Kalau unsa pun tak aku sini tentang. Baik. Baik, inilah contohnya. Sunat di belakang imam itu laki-laki yang balik, kemudian perempuan, itu susunan saf saja. Jadi selepas pada imam, laki-laki yang dah balik, kemudian barulah perempuan. Apabila berbilang saf makmum, ya, saf makmum ni banyak, maka sunat berdiri belakang imam itu sekalian yang balik. Belakang imam itu yang balik saja, jangan campur dengan yang tak balik lagi. Itu bukannya tak sah, bukan juga. Yang afdalnya, yang terbaiknya. Jika sudah penuh saf laki-laki, maka di belakang saf laki-laki itu adalah kanak-kanak. Jika tidak penuh saf laki-laki yang balik, maka hendaklah dipenuhkan dengan saf kanak-kanak. Ya. Jadi kalau saf laki-laki tak penuh, boleh hujung sekali boleh masuk kanak-kanak, tuan-tuan. Itu
susunan shaf. Jadi tuan-tuan, inilah gambaran sedikit sebanyak tentang salat untuk kita menunaikan salat berjemaah. Ini kita boleh tengoklah sembahyang kat rumah macam mana isteri kita, atau kita kena beritahu lah. Ini kena sembahyang ni macam mana? Kena isteri kena duduk sebelah sini. Kalau sembahyang isteri duduk sebelah kiri contohnya kan. Dulu tuan-tuan pernah cerita kepada saya kan, perempuan kena duduk sebelah kiri kalau sembahyang begini. Ya. Jadi ada juga macam tu. Jadi sekarang kita dah tahu dah duduk sembahyang di belakang suami. Ya, jangan duduk sebelah kiri atau sebelah kanan. Baik tuan-tuan, saya ingat cukup setakat itu. Mudah-mudahan sedikit sebanyak yang kita bincangkan pada pagi ini dapat menambahkan keyakinan kita dalam menunaikan solat berjemaah dan menghidupkan solat berjemaah dan menjadikannya satu ilmu kepada kita yang dapat kita melaksanakan dalam kehidupan kita dan amalan kita seharian kita, insyaAllah. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baik itu daripada Muhammad sendiri, dan aku maaf saya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.